Umum ini. Saya tidak bersorangan. Saya bersama dengan tetamu di studio iaitu Encik Syahril Sabarudin, Fellow Penyelidik Kanan Bait Al-Amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk permulaan ni kita tunjuk jari sikit. Ya. Itu maksudnya tanda telah mengundi, menunaikan tanggungjawab. Di mana lokasi mengundi? Di Pucuk, di Sepang. Di Sepang, Okey, Sepang. Parlimen Sepang merupakan antara parlimen yang akan menjadi tumpuan jugalah. Kalau kita lihat dari segi pertembungannya sangat tinggi, melebihi daripada 6 penjuru di Parlimen Sepang. Jadi bagaimana mungkin untuk permulaannya gambaran suasana untuk hari pengundian pada pagi tadi? Berdasarkan pada pemerhatian yang saya lihat, awal pagi tadi ramai memang keluar berduyun-duyun pagi tadi. Cuma pada tengah hari tu nampak dia macam dah fizzle out sedikit. Mungkin yang datang awal tu pasal expect dia in anticipation of hujan petang kan. Atau mungkin yang the balance tu akan keluar petang sikit ke mungkin. Tapi yang itu yang saya nampak lah secara gambaran kasar waktu saya datang. Saya salur 4. So beraturnya panjang. Kemudian saya tengok yang banyak sebenarnya yang muda lah. 5, 6, 7, 8 memang betul-betul ramai. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar sebenarnya kan. Maknanya betul-betul orang anak muda ni terlibat betul dalam proses demokrasi kali. Bagaimana kita nak tonjolkan keterlibatan anak muda ini dalam mencorakkan kepimpinan masa depan negara kita. Okey tuan, kita nak sentuh sedikit berkenaan peratusan keluar mengundi setakat tengah hari ataupun satu tengah hari tadi. Bagi PRU 15, 50%. Bagi PRU 14, 55%. Jadi bagaimana untuk kita memberikan gambaran kepada penonton khususnya untuk kita memahami dari segi peratusan ini dan juga realistiknya dari segi pertambahan jumlah pengundi bagi PRU 15 ini. So untuk kita nak explicate a bit further these numbers ni, kita kena lihat dua perkara lah. Satu, penglibatan undi 18 sampai 20 tahun yang memangnya akan bagi satu blok undi yang baru yang lebih ramai kan berbanding dengan PRU 14. Kedua adalah AVR ni, Automatic Voter Registration, orang yang tak pernah langsung mendaftar sebagai pengundi tapi kali ini memang secara automatik nama dia ada dekat dalam electoral roll. Now, mengambil consideration dua grup ini sahaja, kita punya expectation untuk nak mencapai let's say 90% ke atas, saya agak berhati-hati dengan angka itu kerana orang yang tak keluar mendaftar sebagai pengundi, maknanya proses pertama dia sebagai pengundi itu dia tak jalankan. Bila tak jalankan, maknanya kemungkinan kali ini untuk mengundi pun mungkin susah sikit nak kata dia ada persuaded nak keluar untuk mengundi. Tetapi kita nampak aktiflah yang pengundi yang 18 sampai 20 tu nampak dia lain sikit. Nah, keluar bukan 18 sampai 20 je, kita kena consider 18 sampai ke 25. Pasal ni mengambil kira orang yang pertama kali mengundi termasuk yang umur 21, 22, 23, 24 yang sepatutnya tak boleh nak mendaftar sebagai pengundi sebelum ini. Now, angka pula kalau kita lihat 50% sekarang compared to 55% tahun 2018. Tahun 2018 pengundi lebih kurang dalam 15 juta. Tahun ni angka pengundi 21 juta mengambil kira AVR dan juga 18 tahun tu. So kalau kita lihat in comparison numbers tu, bukannya percentage, numbers tu sebenarnya lagi ramai keluar kali ni berbanding dengan PRU 14. Setakat inilah. Setakat ini nampak macam saya rasa dah sampai 10 juta lah kalau 50%. Dah 10 juta. Rasanya waktu PRU 14 dulu mungkin kurang sikit daripada 10 juta. Mungkin 8, mungkin 9 juta lebih kurang. Mengambil kira dak numbers lah. Okey, itu perkara yang perlu kita fahami lah dalam kita menilai dari segi peratusan yang keluar mengundi pada hari ini. Yalah, kalau kita lihat setakat dari jam 8 pagi sehingga 9 pagi lebih kurang 10% keluar mengundi. Kalau kita ikut trend dari jam ke jam ini 10% setiap jam ini, kalau diikutkan sampai pukul 5 ataupun pukul 6 petang, insya-Allah mungkin kita akan sampai 90%. Jadi itu satu harapan yang besar untuk kita semualah kepada seluruh masyarakat Malaysia khususnya bagi yang berdaftar sebagai pengundi bagi PRU kali ini. Jadi bagaimana tuan melihat komposisi bagi kelompok umur pada PRU kali ini? Kalau kita nilai umur 18 tahun sehingga 39 tahun melebihi 50% daripada kelompok pengundi keseluruhan 21.1 juta pengundi. Jadi bagaimana pengundi muda ini boleh mencorakkan ataupun mencetuskan gelombang tsunami politik ataupun memberi impak kepada keputusan pada malam nanti? Saya tetap berhati-hati dengan macam mana efek ataupun kesan pada pengundi muda. Betul, bagus keterlibatan dia dan memang dia akan ada impact. Cuma kita kena ada sedikit perkara yang realistik. Satu, 47% lebih kurang pengundi muda ni tertumpu dekat kawasan urban.
33 dekat semi-urban, lagi balance tu lebih kurang dekat 20% dekat kawasan-kawasan rural. Jadi kuasa mengundi itu berbeza-beza antara setiap satu kawasan tu. Keduanya, 18 sampai ke 20 tahun, bilangan dia lebih kurang 1.4 juta. Lepas tu ada lagi 4.8, 4.2 juta yang umur dia 20 sampai ke 29, kemudian 30 sampai 39. So sebenarnya kelompok yang terbesar yang 20 sampai ke 40 tahun. So ni consider pengundi muda. Cuma dia bukanlah pengundi muda-muda, which is seorang yang 18 sampai 20 tahun yang kita nampak macam satu grup yang monolitik ni. So this 20 to 40 years old, ramai juga yang sebenarnya merupakan pengundi pertama PRU 14 dulu. Yang rata-ratanya mungkin tak keluar waktu PRN Melaka, PRN Sarawak, PRN Johor terutamanya. Jadi kali ni kalau this group more activated, diorang yang keluar, itulah yang akan mencorakkan perubahan dimensi, hasil pengundian. Tetapi also penting untuk kita faham bahawa keterlibatan orang muda ni akan mengubah landscape politik secara lain, secara drastik dari segi offering apa political party ni boleh bagi kepada rakyat. Pasal dia tak boleh nak tumpukan hanya kepada dia punya golongan sasar sahaja. Parti-parti tradisional nak kena kembangkan dia punya skop pemikiran dan skop offer kepada golongan-golongan muda ni. Because dalam masa PRU ke-16 nanti, mereka akan jadi the most dominant force dalam kita punya pengundian ni. Dan demand-demand dia sangat multidimensional dan sangat susah untuk kita nak reach adalah demand yang jadi perkara pokok dalam setiap satu daripada manifesto ke, tawaran ke, ikrar ke, whatever political party. So itu yang kita nak lihat sebenarnya. Perubahan bentuk berpolitik setiap parti ni. Less partisan dah. Dah tak ada sangat cerita pasal parti, because orang yang berumur 18 sampai 25 mungkin dia punya affiliation kepada political party tu kurang. Dan benda tu sebenarnya sesuai dengan apa yang kita lihat dekat UK. Tory ada 120,000 ahli je. Tapi pengundi berpuluh-puluh juta. Maksud dia apa? Maksud dia partisan politik dah jadi macam less than salient compared to apa jenis nilai politik yang dia nak tawarkan kepada rakyat. So kalau nilai itu adalah nilai yang kena dengan semangat altruism, benda yang berkaitan dengan modern nuances atau modern problems. Contohnya berkaitan dengan environmental, climate change, apa semua tu kan. So before this, kalau kita tengok serka PRU 13 ke belakang tu, tak banyak cerita berkenaan dengan benda yang berkaitan dengan SDG ke, berkaitan dengan climate change. Sekarang ni kena, because yang paling impacted dengan kita punya tindakan terhadap alam sekitar adalah golongan muda. Dalam masa 5 tahun, kalau kata kita tak buat apa-apa terhadap, let's say, plastic usage, diorang yang akan dapat impact. Dan diorang mungkin anak-anak dia dan generasi akan datang akan dapat impact. So sekarang ni kita ni, all this political party yang memegang tampuk kepimpinan yang boleh mengubal dasar dan sebagainya, kena dengarlah cakap orang-orang muda ni. So that is what I look forward to. Perubahan macam itulah yang kita nak lihat berlaku dalam kita punya sisi dimensi politik dan juga pengubalan dasar yang akan datang dengan penglibatan orang muda. Itu pentingnya keterlibatan anak muda ini. Kita tidak mahu mereka ini menjadi sekadar keyboard warrior, tetapi kita juga mahu mereka turun mengundi untuk memastikan mandat yang lebih utuh dapat dicapai, khususnya dalam PRU ke-15 ini. So pastinya Doktor, Tuan, bagaimana kita melihat demografi seperti yang Tuan nyatakan tadi, setiap keperluan anak muda ini berbeza-beza di bandar, luar bandar, di pedalaman. Jadi bagaimana kita memahami trend dan juga sentimen yang dekat dengan anak muda ini, khususnya dalam pilihan raya umum ke-15 ni? Okey, saya adalah buat kajian sedikit dekat beberapa state. Nak lihat apa nuansa corak pengundian anak muda ni. Dia ada beberapa dimensi yang kita lihat bila kita buat analisis politik ni. Antaranya analisis yang berkaitan dengan developmentalism, sosioekonomi dan sebagainya kan. Yang kita lihat sebelum dekat-dekat dengan last lap election ni, ramai juga anak muda yang dia agak berhati-hati sikit. Dia memilih berdasarkan pada calon tu punya credibility. Dia macam mana dia boleh mempercayai offer dan juga karisma ataupun credibility calon yang dia bakal pilih. So dia agak kritikal dekat situ. Of course ada grup yang tak faham langsung pasal konsep politik. Ada yang saya interview dekat Kelantan, dia kata saya dah tak nak undi PAS, saya nak undi PN. PN adalah PAS. So maknanya dia ada benda yang dia masih tak faham berkenaan dengan dimensi politik ni. Tetapi apa yang maksud yang penting adalah ada criticality dekat situ. Maknanya dia tak tengok bendera sangat semata-mata. Dia also lihat banyak perkara lain. Apa yang bagus ataupun apa yang ditawarkan oleh setiap satu kandidat ni yang boleh memperbaiki kehidupan dia. Of course bila dah makin dekat dengan election,
Siapa parti politik yang banyak bercakap dengan pengundi secara langsung, terutamanya melalui media sosial, itulah yang akan dapat captivate mind dia. So bila dah masuk ke last leg, dia dah mula daripada calon dah mula bergerak kepada parti. Dia dah ada dah dia punya pilihan untuk dia memilih pada waktu tu. Tapi belum lagi solid lah mungkin. Pada waktu hari mengundi itu adalah waktu dia memilih. So pengalaman waktu nak mengundi tu, waktu pertama kali mengundi tu, yang akan teramai yang gemuruh ni, mungkin pasal tu. Pasal dia sedar setiap satu pangkahan tu ada natijah besar pada negara. Betul. Dan mungkin buatnya akan menyebabkan perubahan besar-besaran pada apa yang berlaku sekarang. Radical yang mungkin dia tak boleh nak adapt. So itu adalah mungkin sebabnya dia punya pemilihan atau nuansa pemilihan itu betul-betul sampai ke hujung. Berbeza dengan yang agak berusia sikit. Itulah dalam usaha untuk kita memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya pengundi muda di luar sana berkenaan perjalanan demokrasi negara kita, prosedur yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk kita mengundi dengan betul, dengan kaedah yang betul. Banyak kotak sudah pastinya, jadi perlu pangkal satu kotak sahaja. Jadi selepas ini banyak lagi perbincangan yang akan kami bawakan di studio ini. Tapi terlebih dahulu kita akan lintas langsung ke studio mini RTM Sabah bersama dengan sahabat kita di sana, Redwin Robin dan juga Jovena Jim Lajim. Silakan.